Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hafiza binti Yusof dan para penonton. Kumpulan kami iaitu kumpulan 7 akan membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk Pengaruh Globalisasi dalam Aspek Politik dan Kesannya Terhadap Manusia dan Masyarakat bagi subjek SKAA 2123 Perubahan Sosial dan Pembangunan. Kumpulan 7 ini terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan iaitu Muhammad Zahid Rashdan bin Muhammad Rashid, Nur Amira Umairah binti Abdul Rahim, Nurul Syafiqah binti Rusli, Nur Hazirah binti Zainal Abidin, Ilya Zulaika binti Abdul Jalil, Nur Atika binti Kamarul Anwar dan Luqman Hakim bin Murad. Terdapat 6 topik yang akan dibincangkan pada pembentangan kali ini. Yang pertama, konsep globalisasi dan politik. Kedua, politik sebelum globalisasi. Ketiga, politik selepas globalisasi. Keempat, kesan positif dan negatif globalisasi terhadap sistem politik. Kelima, cabaran globalisasi dari sudut politik dan yang keenam ialah kesimpulan. Sebelum mendalami dengan lebih lanjut mengenai topik yang bakal dibentangkan oleh kumpulan kami adalah berketetapan untuk memahami terlebih dahulu mengenai konsep globalisasi serta konsep politik secara amnya. Kita memulakan dahulu dengan konsep globalisasi di mana ia merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sepadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Konsep globalisasi ini juga merujuk kepada suatu peralihan nilai, terutamanya cara berfikir dan gaya bertindak dari satu daerah ke daerah dunia lain. Bagi konsep politik pula, Bletchley pada tahun 1979 telah memberikan pandangan beliau mengenai istilah politik ini, di mana beliau mentakrifkannya sebagai sebuah ilmu yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek kenegaraan di mana ia memperjuangkan pemahaman mengenai sesebuah negara serta keadaannya, sifat-sifat dasar yang diimplementasikan dalam pelbagai bentuk, serta cara atau pemanifestasian pembangunan sesebuah negara tersebut. Laswell dan Kaplan pada tahun 1950 juga telah mendefinisikan istilah ini sebagai suatu ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembahagian kekuasaan antara sesebuah kelompok individu dalam sesebuah organisasi. Globalisasi mula berlaku dekat Malaysia sejak syarikat-syarikat dari luar negara mula melabur dekat sini. Dan sekarang pula kita ada internet. Makin bertambah globalisasi tu. Bila kita tengok politik Malaysia, macam mana keadaan dia sebelum globalisasi tadi tu, ada beberapa amalan politik yang jelas kita boleh nampak. Ada 5 amalan politik sebelum globalisasi ni. Pertama, perkauman. Perkauman ni macam satu sikap kesatuan yang berasaskan bahasa, budaya, daerah dan agama yang merupakan hasil penjajahan British dulu. Kedua pula, kemufakatan, iaitu penyatuan pelbagai parti-parti politik yang selalunya lain-lain kaum. Seterusnya, pecah dan perintah. Amalan ni pecahkan kuasa besar jadi kuasa-kuasa kecil supaya kuasa-kuasa kecil ni susah nak bergabung, nak bersatu. Keempat ialah amalan pengawalan yang kita boleh nampak melalui sistem demokrasi yang tak sempurna dan kewujudan alat-alat kawalan seperti ISA dan Akta Hasutan. Akhir sekali ialah pembangunan, iaitu kemunculan syarikat-syarikat GLC atau Government Link Company dan juga penswastaan agensi dan projek kerajaan. Dengan amalan-amalan politik tu, maka ciri-ciri politik negara sebelum globalisasi ialah bersifat hegemoni, berbau perkauman, mengutamakan pembangunan dan terdiri daripada gabungan parti-parti etnik utama. Baiklah, seterusnya saya Ilya Zulaika Abdul Jalil akan membentangkan berkenaan dengan politik selepas globalisasi. Pengaruh globalisasi yang melanda dunia telah membawa kepada perubahan budaya politik yang dikatakan sebagai satu perubahan dari budaya politik lama kepada budaya politik baru di mana pencetus kepada perubahan ini adalah hasil daripada proses modernisasi negara melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB pada tahun 1971. DEB ini bukan sahaja membawa perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi turut membawa perubahan dalam aspek pembangunan politik. Kelas menengah telah menjadi tunjang utama perubahan politik kerana kelihatannya golongan ini telah menipiskan tahap keetnikan disebabkan proses sosialisasi politik yang berbeza dengan golongan awal kemerdekaan di Malaysia.
Perubahan ini juga memperlihatkan elemen masyarakat sivil lebih diutamakan berbanding dengan soal politik etnik. Isu-isu seperti ketelusan kerajaan, kejatuhan ekonomi dan rasuah kini lebih menjadi perkara utama yang membawa kepada perubahan pemikiran masyarakat Malaysia. Masyarakat multi-etnik telah bersatu merentasi kepentingan etnik untuk bersama-sama menyatakan sokongan terhadap perubahan yang dibawa. Perubahan inilah yang kita dapat lihat ketika pilihan raya umum PRU yang ke-14 yang memperlihatkan kerajaan BN telah berjaya ditumbangkan oleh Pakatan Harapan selepas beberapa lamanya kerajaan BN memimpin negara. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, kita beralih pula kepada kesan positif globalisasi terhadap politik. Yang pertama ialah wujud persefahaman sejagat dan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara lain dapat diperkukuhkan. Melalui globalisasi, masalah dalam negara serantau mudah dikesan dan bantuan dapat diberikan dengan segera. Sebagai contoh, menurut Sheila Rani 2021, negara Malaysia dan Singapura telah membantu negara Indonesia dalam operasi mencari kapal selam iaitu KRI Nagala 402 yang telah hilang di perairan Bali, Indonesia. Seterusnya, globalisasi menjalinkan hubungan politik yang erat antara Malaysia dengan negara lain kerana adanya peraturan global untuk menangani isu seperti perdagangan, hak asasi dan alam sekitar. Antara contoh yang dapat dilihat adalah setiap negara kini memerlukan vaksin sebagai salah satu cara untuk bebas daripada wabak COVID-19. Negara Malaysia sebagai negara yang membangun mendapat bekalan vaksin tetapi prosesnya agak lambat dan terdapat had jumlah vaksin yang diberikan pada setiap hari. Walau bagaimanapun, hubungan diplomatik yang terjalin antara negara Malaysia dengan negara-negara lain memberikan peluang kepada Malaysia untuk mendapat sumbangan vaksin daripada negara maju. Ini disokong oleh artikel Rafidah Mat Ruzki 2021, negara Malaysia bakal menerima sumbangan vaksin AstraZeneca AZ dari negara Jepun dan 500,000 vaksin Sinovac dari negara China sebagai salah satu usaha dalam memerangi pandemik COVID-19. Ini menunjukkan globalisasi memberi kesan terhadap hubungan diplomatik antara negara. Seterusnya, antara kesan positif yang lain ialah pelaksanaan demokrasi dalam pentadbiran negara. Ini termasuklah mengekalkan sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Perkembangan globalisasi dapat menghubungkan manusia dan sesebuah negara dalam tempoh masa yang singkat melalui penggunaan internet dan media sosial. Setiap masyarakat di seluruh negara dan anggota raja boleh mengetahui isu semasa yang berlaku di sesebuah negara itu melalui laman web dan penggunaan internet. Oleh itu, masyarakat sesebuah negara tersebut seperti negara Malaysia akan menyokong dan menghormati sistem beraja di negara ini. Bukan sahaja dapat memupuk semangat cinta akan negara dan mendidik rakyat untuk menghormati dan mengamalkan prinsip nukar negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, ia juga dapat mengukuhkan kedudukan sesebuah negara. Raja Muda Perlis iaitu Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail telah bertitah bahawa kesan globalisasi akan menjadikan dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit kerana negara itu kini terbuka luas untuk dimasuki pelbagai maklumat menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet dan teknologi. Secara tidak langsung, globalisasi akan mengubah lanskap politik dalam sesebuah negara. Kita ketahui bahawa globalisasi memberi impak yang mungkin baik maupun buruk. Akan tetapi, kita dapat melihat kesan negatif dibawa akibat daripada globalisasi ini terhadap sistem politik apabila kemudahan internet hanya di hujung jari telah mengakibatkan kita dapat memerhati ideologi politik luar negara yang boleh memberi kesan negatif kepada negara kita. Mio Kamarul menjelaskan bahawa apabila di kebanyakan negara, setiap individu menentukan kecenderungan politik berasaskan kepada ideologi parti politik di negara masing-masing. Mereka hanya berminat terhadap perbincangan yang membabitkan
isu politik dalam negara. Peristiwa di luar negara jarang mempengaruhi pemikiran. Kebelakangan ini ada rakyat termasuklah pelajar terpengaruh dengan ideologi politik luar hingga sanggup bertarung nyawa kononnya untuk menegakkan sesuatu perjuangan yang tidak jelas. Walaupun bilangan mereka tidak ramai, tetapi ia adalah trend yang membimbangkan apabila sesetengah rakyat terdedah kepada pelbagai ideologi asing. Ia juga menunjukkan rakyat mempunyai hubungan atau jaringan dengan fahaman politik yang tidak sehaluan dengan dasar negara, di mana hal ini boleh menggugat sistem demokrasi negara kita. Miyokama turut menjelaskan lagi bahawa ada juga parti politik yang menjadikan agama sebagai landasan perjuangan politik. Apabila agama dijadikan ideologi politik, ia menimbulkan pelbagai keresahan disebabkan agama dijadikan alat untuk kepentingan politik. Di negara tertentu, ada rakyat yang memilih untuk terbabit dalam perjuangan berhaluan kiri iaitu bersikap penentangan. Ada juga yang mendukung sistem anarki dan ada juga lebih mirip kepada bersikap radikal dan ekstremis. Di negara berbilang kaum, kecenderungan berpolitik berdasarkan kaum adalah sangat besar. Jika Parti Melayu umpamanya UMNO pengikutnya adalah orang Melayu atau Bumiputera. Begitu juga dengan kaum Cina dengan parti bercirikan bangsanya. Jika kaum Cina memilih bersikap sederhana, mereka biasa menyertai MCA atau gerakan di semenanjung Malaysia selain parti kaum Cina di Sabah dan Sarawak. Kecenderungan politik berdasarkan kaum ini boleh bertahan hingga ke hari ini kerana mereka menghidupkan beberapa isu. Jika mereka tidak lagi mencipta isu, berkemungkinan parti politik ini akan hilang. Kita sambung pula apa yang diperkatakan oleh Dr. Ismail Suhaman 2019, kita dikejutkan dengan fenomena baharu yang dikenali sebagai keganasan persepsi. Pelbagai persepsi yang dicetuskan dan dimainkan oleh individu dan pihak tertentu mengenai sesuatu isu disebarkan atau ditularkan begitu pantas melalui media sosial. Kecenderungan menyebarkan maklumat tanpa usul periksa sangat membimbangkan sehingga boleh menggugat kestabilan, keselamatan dan keharmonian negara. Keganasan persepsi menimbulkan fitnah, emosi, provokasi, menghasut dan memainkan sentimen keterlaluan terkeluar daripada ruang lingkup pemikiran yang waras dan rasional. Keganasan persepsi secara sengaja juga bertujuan melakukan pembunuhan karakter seseorang ahli politik atau individu tertentu. Di mana kita mendapati keganasan persepsi mendominasi media sosial kita kerana masyarakat kita masih lagi kuat bermain dengan emosi, manakala elemen pemikiran rasional masih di tahap rendah. Masyarakat lebih cenderung kepada perkara sensasi berasaskan maklumat yang tidak sahih. Dapat disimpulkan kesan globalisasi sememang boleh mengganggu keamanan negara. Jadi langkah progresif sewajar diambil bagi membendung masalah ini dari terus berlaku di negara kita. Impak menerusi gelombang globalisasi yang semakin mempengaruhi negara ini mampu membawa kepada cabaran yang besar dalam politik negara. Sebagai contoh, globalisasi ini mampu membawa kepada penyebaran idea-idea dan juga fahaman politik yang salah dari negara-negara luar. Impak dari globalisasi ini, terdapat pelbagai penyebaran idea-idea dan fahaman politik yang salah dan juga kurang sesuai digunakan dan diterapkan dalam negara. Sebagai contoh seperti demokrasi ala barat, pluralism dan juga hak asasi manusia. Hadirnya ideologi asing yang masuk ke dalam negara ini berpotensi bagi menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air serta nilai patriotisme dalam diri masyarakat sejurus dengan perkembangan ideologi-ideologi asing ini. Kebebasan berpendapat ini juga mampu disalahgunakan dan menjadi jalan masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dan mampu membawa kepada masalah yang besar serta cabaran dalam politik negara. Selain itu, impak globalisasi ini juga mampu membawa kepada risiko tinggi dalam campur tangan politik negara oleh kuasa-kuasa luar. Ideologi dan juga globalisasi ini mampu menjejaskan kerajaan dan juga nilai politik yang sedia ada dalam negara. Impak serta ideologi luar seperti pendemokrasian liberal mampu membawa kepada penjejasan dalam cara demokrasi berparlimen di Malaysia. Hal ini juga mampu membawa kepada masalah global serta membawa kepada pengaruh ke dalam budaya politik negara sekiranya cabaran ini tidak dibendung. Seterusnya, hal ini juga mampu meningkatkan konflik di dalam dan di luar negara. Pertembungan ideologi politik serta ketidaksesuaian antara ideologi politik satu sama lain mampu membawa kepada penyebab provokasi serta masalah politik dalam negara. Dengan berlakunya campur tangan dalam politik negara ini mampu membawa kepada masalah-masalah dan juga cabaran besar kepada negara. Perkembangan arus globalisasi dalam dunia politik dikenali sebagai modernisasi politik dilihat melalui pengamalan sistem demokrasi berparlimen,
pilihan raya dan juga penglibatan masyarakat dalam proses politik secara menyeluruh. Persatuan politik dalam dunia globalisasi dilihatkan memberi bentuk cabaran dan tekanan baru dalam dunia gerakan politik. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.